Salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita dikejutkan dengan keputusan di mahkamah berkait dengan perbicaraan Najib Tun Razak yang mana belum pernah kita dengar peguam mengaku silap. Peguam Najib yang dibarisi oleh peguam-peguam yang hebat, yang bukan calang-calang pun boleh silap. Jadi entahlah kenapa mereka boleh silap. Apa pula yang menyebabkan mereka silap? Silap-silap hari bulan, mungkin Najib akan dipenjarakan lagi. Itu pun boleh silap jugalah kan. Pada pendapat anda semua, apakah Najib akan mengalami silap lagi? Okey. Peguam Najib mengakui silap. Badan peguam tak perlu dipersalahkan. 3 peguam termasuk Datuk Muhammad Zaid Ibrahim hari ini gagal dalam saman mereka terhadap Badan Peguam Malaysia berhubung kenyataan memfitnah yang mendakwa mereka menyalahguna dan mencemarkan sistem keadilan semasa mengendalikan rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes dana SRC Internasional Sendirian Berhad. Hakim Mahkamah Tinggi Rozmawar Rozain menolak saman Muhammad Zaid, Leo Teck Huat dan Rubin terhadap Badan Peguam Malaysia dan presidennya ketika itu, Karen Chia, selepas mendapati pelanatif gagal membuktikan bahawa kenyataan tersebut adalah bersifat memfitnah. Jadi para peguam Najib pun mengakui silap. Okeylah, bercakap tentang silap, jangan kamu silap untuk tidak menjaga kesihatan. Sekarang ini saya bisnes produk For Life. Ini produk yang bagus meningkatkan kualiti imun tubuh badan kamu. Saya tidak ada banyak panjang cerita. Yang saya mau cerita kepada kamu saja ialah saya mau bacakan satu testimoni. Okey, janganlah kamu marah, kamu kata aku bisnes ubat pula. Bukan bisnes ubat, saya hanya kongsi kepada anda semua tentang produk yang hebat ini, kan? Supportlah bisnes orang. Kalau bukan kita, siapa lagi, kan? Okey, sambil kita berpolitik, saya nak bacakan satu testimoni berkaitan dengan gout. Orang ni kata dia adalah dulu setiap kali mahu bangun tidur, saya menangis. Jari kaki macam ditusuk paku. Gout memang menyakitkan dan saya hampir putus asa, putus harapan. Tapi Tuhan buka jalan. Saya diperkenalkan dengan Transofector, molekul ajaib imun katanya. Bukan ubat ajaib, tapi molekul imun yang bantu tubuh saya lawan dari dalam. Selepas beberapa minggu, sakit makin berkurang. Saya boleh solat berdiri semula. Saya cuma mahu berkongsi, jangan tunggu terlambat, ada harapan. Dan saya temui dalam For Life. Terima kasih ya Tuhan, kata beliau lagi. Okeylah, jangan kamu marah, saya hanya kongsikan dengan anda semua. Sebab saya tahu dalam konten channel saya ini, ramai orang-orang yang sudah berusia yang menonton video saya. Dan mungkin anda adalah orang yang ada masalah gout. Kita teruskan cerita politik. Beliau berkata, dalam kes berkenaan, Pelanatif sendiri sebelum menerbitkan penerbitan membuat pelbagai pendedahan awam termasuk temu bual media, hantaran media sosial dan ulasan mengakui kekurangan persediaan mereka, mengkritik peguam terdahulu serta memohon penangguhan yang akhirnya ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Sebelum saya terlupa, kalau mau berminat dengan produk ini, sila hubungi saya di 011147011876 atau boleh tengok ini maklumat yang ada dalam tepi ini. Mahkamah ini mendapati bahawa pada 19 Ogos 2022, kedudukan reputasi Pelanatif telah pun ditentukan oleh fakta yang berada dalam domain awam. Dalam keadaan ini, kenyataan-kenyataan yang dipertikai walaupun bernada tegas tidak lagi menjejaskan reputasi Pelanatif secara ketara melebihi apa yang telah sedia berlaku, katanya. Rozmawar juga berkata, mahkamah mengakui reputasi profesional wajar dilindungi namun ambang undang-undang bagi sesuatu dakwaan fitnah tidak dipenuhi sekiranya kesan utama sesuatu kenyataan tidak menambah kepada kerosakan yang telah berlaku akibat peristiwa dan pendedahan tidak berkaitan secara langsung dengan kenyataan yang dipertikai. Mahkamah ini mendapati kenyataan-kenyataan dalam kenyataan media tersebut tidak menjejaskan kedudukan Pelanatif di mata masyarakat yang berfikiran munasabah. Oleh itu, thought fitnah tidak dibuktikan, katanya.
Selain itu, beliau berkata tuntutan berhubung konspirasi juga gagal dibuktikan kerana tiada bukti wujud sebarang persepakatan atau persetujuan antara defendant untuk bersama-sama mencederakan planatif. Defendant kedua, selaku Presiden Badan Peguam ketika itu telah bertindak dalam ruang lingkup kuasanya di bawah Seksyen 42 dalam kurungan 1 kurungan D Akta Provision Undang-Undang apabila membuat kenyataan awam berhubung isu yang menjadi keprihatinan kepada profesion guaman. Katanya yang tidak mengeluarkan sebarang perintah berhubung kos. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini paling hebat, luar biasa. Ada spekulasi menyatakan Khairi Jamaluddin akan menggantikan jawatan Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dalam Kabinet Malaysia. Wah, kalau ini betul-betul terjadi, inilah kejutan paling besar sekali yang pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Kita tahu Rafizi adalah peribadi yang bagus di dalam menjalankan tugas. Beliau cemerlang ketika beliau menjadi kabinet Menteri Kesihatan Malaysia. Bercakap tentang Menteri Kesihatan Malaysia, beliau cukup baik. Tidak dapat dinafikan Rafizi dan Khairi Jamaluddin boleh menjadi Perdana Menteri satu masa yang akan datang. Okey, cakap tentang kesihatan, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang bagus. Ini produk For Life, Transfer Factor For Life. Saya sudah makan dan saya adalah mengamalkan produk ini. Saya bisnes untuk produk ini. Siapa yang mau sembuh daripada penyakit yang pelbagai apa sajalah, gout, baru saja saya dapat testimoni tadi tentang penyakit gout, mereka makan produk ini sembuh. Kalau mau tahu dan mau produk ini, message saya di 0111-470-1876. Okey, sambil kita buat politik, sambil kita nak bisnes, sambil kita nak sehat. Semua tu penting lah kan. Okey, produk ini kalau mau, nombor telefon saya 0111-470-1876. Janganlah kamu marah, kan supportlah orang buat bisnes. Macam itulah. Sambil kita buat ulasan politik, supportlah untuk bisnes juga. Okey, baiklah. Jadi saya cerita hari ini tentang spekulasi Khairi Jamaluddin akan menyertai kabinet. Apa pula pendapat kamu semua? Adakah Khairi Jamaluddin layak menjadi menteri? Sekali lagi, kalau kamu rasa layak, sila komen. Di tengah-tengah kabar angin mengenai rombakan kabinet, bekas Menteri Khairi Jamaluddin menolak spekulasi bahawa dia mungkin dilantik semula menyertai kabinet. Sebaliknya, Khairi Jamaluddin memberitahu wartawan bahawa dia mahu menumpukan perhatian kepada beberapa perniagaan dan projek yang masih berjalan. Saya cuma boleh cakap ketika ini saya ada banyak projek yang belum selesai dan perlu diselesaikan, diuruskan, kata Khairi. Saya juga agak gembira dengan apa yang dilakukan ketika ini. Jadi sekurang-kurangnya sehingga hujung tahun ini saya tak terfikir untuk kembali ke dunia politik, kata bekas ahli parlimen Rembau itu. Khairi berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi panel program The Healthcare Forum 2.0, Counting the Cost of Care. Saudara-saudara sekalian, Khairi ditanya mengenai kabar angin bahawa dia mungkin dilantik ke kabinet selepas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nik Nazmi meletak jawatan. Ditanya sama ada dia terbuka kepada kemungkinan tersebut dan bagaimana dia akan memberi respon jika ditawarkan jawatan, Khairi sekali lagi menegaskan dia sudah pun terikat dengan beberapa komitmen terdahulu. Komitmen-komitmen itu memerlukan masa dan perhatian saya. Sekurang-kurangnya sehingga hujung tahun ini, saya akan sibuk. Selepas itu kita boleh bincang, katanya. Kita tengok nanti macam mana. Buat masa ini, saya memang sibuk, ujarnya lagi. Difahamkan dalam kalangan ahli UMNO, kabar angin mengenai kemungkinan Khairi kembali aktif dalam politik mula tersebar sejak dia dipecat daripada parti itu pada Januari 2023. Mengesahkan bahawa perbincangan seumpama itu memang ada, Ketua Pemuda UMNO Johor Nur Azlen Amros berkata,
Sekiranya Khairi kembali menyertai kerajaan, ia berupaya memulihkan imej kerajaan yang semakin merosot, terutama selepas keputusan pemilihan PKR baru-baru ini. Bagaimanapun dia berkata, laluan politik Khairi tidak mudah, memandangkan UMNO masih diterajui Presiden Parti sekarang Ahmad Zaid Hamidi. Zaid kini juga timbalan Perdana Menteri. Khairi dipecat daripada UMNO kerana dikatakan melanggar disiplin parti dan sebagai sebahagian usaha pembersihan yang dilakukan Ahmad Zaid. Pada pilihan raya umum PRU lalu, bekas ahli Parlimen Rembau itu gagal merampas kerusi Sungai Buloh daripada PKR yang dimenangi oleh R. Ramanan, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Sebelum itu, Khairi pernah berkhidmat sebagai Menteri Kesihatan, Menteri Sains Teknologi serta Menteri Belia dan Sukan. Beberapa komen daripada netizen, Khairi bukan sibuk, dia tak pernah tengok orang seperti Rafizi Ramli yang sanggup letak jawatan sebab kalah dalam parti tapi masih jadi ahli Parlimen Pandan tapi letak jawatan. Tak pernah tengok orang macam yang sanggup hilang jawatan. Khairi malu nak ambil jawatan sebab tak pernah jumpa orang macam Rafizi Ramli yang pegang prinsip kata Wan Khalid. Wan Khalid juga kata Khairi kaki suka jawatan bukan macam Rafizi di mana walaupun masih ahli parlimen beliau letak jawatan sebab kalah dalam parti sendiri. Katanya Khairi pula tak ada apa-apa, dia mesti suka tawaran untuk jadi menteri sebab dia ni suka jawatan, kata Wan Khalid. Tidaklah Wan Khalid, saya rasa Rafizi Khairi Jamaluddin bukan seperti yang kamu katakan. Khairi Jamaluddin lebih berprinsip, lebih baik daripada yang anda katakan. Sekian dulu. Jangan lupa, siapa yang mahu produk ini, yang berusia 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, itulah yang paling terbaik untuk menggunakan produk ini. Produk ini meningkatkan imun kamu. Kalau nak lebih panjang, kontak saja 0111 4701 876. Bye. Salam sejahtera. Adakah Papa Gomo akan disaman 1 bilion? Itu satu pendedahan yang menarik untuk Papa Gomo selepas beliau menyebarkan berita yang tidak benar. Meskipun dia kata breaking news, ahli Parlimen PKR dikabarkan menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Dia kata dalam tulisan ini yang tersebar ini dikabarkan telah menarik sokongan. Ini bohong. Perkataan telah itu adalah perkataan yang benar sudah berlaku. Jadi ini satu fitnah yang memang tak boleh kita terima sama sekali. Akhirnya Papa Gomo terpaksa jilat ludah sendiri, meludah di muka sendiri. Lebih kurang macam itulah. Papa Gomo ni kadang-kadang kita terfikir juga kan dia ni memang berani punya orang lah. Kita pujilah, kita mau puji dia sikit lah. Berani punya orang tapi berani di tempat yang tak betul. Memfitnah dia berani, menyebarkan berita tak betul dia berani. Tapi yang benda lain entahlah. Kalau betul dia berani. Ini satu cabaran kepada Papa Gomo. Kalau betul-betul lah dia berani, pergi bertanding pilihan raya. Ambillah mana-mana kawasan pilihan raya. Yang aku hairan Perikatan Nasional tidak pula melantik Papa Gomo sebagai calon pilihan raya. Kenapa tidak lantik Papa Gomo? Lantiklah dia atau calonkan dia. Paling syok sekali kita nak tengok. Benarkah Papa Gomo tu lebih hebat daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Kalau boleh, pergilah hantar Papa Gomo bertanding dalam pilihan raya di Tambun. Lawanlah dengan Anwar Ibrahim. Kita nak tengok berapa ribu undi yang boleh diterima oleh Papa Gomo. Ataupun silap-silap hari bulan, Papa Gomo hanya menggunakan fakta-fakta yang hanya bersifat fitnah. Akhirnya belum sempat menang dah masuk dalam penjara. Itulah yang mungkin akan berlaku. Hari ini disahkan ludah kena di muka Papa Gomo apabila Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Li Kang merangkap naib Presiden PKR dan ahli Parlimen Tanjung Malim menyifatkan dakwaan 11 ahli Parlimen PKR akan berpaling tada sebagai mengarut. Dia kata ini mengarut. Rafizi dan Nik Nazmi letak jawatan kabinet untuk menjaga adab dan semangat demokrasi. Yang lain tak perlu nak menangguk di air keruh. Nokta, ujarnya dalam satu mesej WhatsApp. Inilah kan orang nak ambil peluang, terutamanya Papa Gomo. Seazri itulah dia mengambil peluang dalam keadaan yang terbuka ini
Berhabislah dia pergi pukul bola tanggung. Tapi dia lupa bahwa dia sekarang ini pun dalam masalah besar. Perbicaraan-perbicaraan berkaitan dengan fitnah-fitnah tertentu. Saudara, ia ikoran senarai 11 ahli parlemen tersebut yang tular semalam. Senarai tersebut juga adalah palsu. Kesemua 11 yang dinamakan juga adalah penyokong Datuk Seri Rafizi Ramli. Senarai 11 ahli parlemen tersebut adalah seperti berikut. Datuk Seri Rafizi, Nik Nazmi, Chang Li Kang, Tan Kar Hing, Akmal Nasrullah, Wong Chen, Zahir Hassan, Said Ibrahim Sedno, Lee Chian Chung, On Abu Bakar, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, Naib Ketua Bersatu Datuk Sri Sanjeevan enggan mengulas berkenaan senarai ahli parlimen PKR palsu yang dikatakan telah menarik sokongan mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mengapa buang masa mengulas perkara ini sedangkan senarai tersebut palsu, katanya. Timbalan Presiden MIPP S. Subramaniam bagaimanapun percaya bahwa senarai tersebut adalah benar. Aduh, Subramaniam ni macam mana lah dia boleh percaya kepada orang yang menyebarkan berita palsu ni? Macam mana dia boleh percaya dengan Papagomo ni? Senarai tersebut ialah benar, tapi PN tidak terlibat dalam perkara ini, katanya. Ini hal dalaman PKR. Mereka mahu menarik diri kerana memperoleh kerusi mereka. Ehsan daripada Rafizi, katanya lagi. Okeylah. Jadi itulah kesian Papagomo, terluda di muka sendiri, kena muka sendiri, kedapatan membohong, kedapatan memfitnah. Jadi adakah 12 ahli parlimen ini akan menyaman Rafizi? Kita tengoklah nanti. Jumpa lagi.